Bismillah. Assalamualaikum. Cok, jumpa lagi kita dalam perkongsian kali ni. Family sihat ke tu? Baiklah, mau kita selami tajuk ni. Hari ni kita nak tengok satu isu yang jujurnya agak serius. Satu isu yang sedang membara di bawah permukaan masyarakat kita. Inilah paradoks yang paling mengejutkan yang perlu kita faham. Macam mana kumpulan yang kata demi nak bersihkan agama kita, tapi sebenarnya mungkin sedang bertindak sebagai pre-radicalizers atau pra-pemradikal. Diorang ni senyap-senyap menanam benih-benih bahaya yang boleh memecah belahkan kita semua. Jadi, macam mana pra-pemradikal ni beroperasi? Domain ni kalau kita tengok memang agak sistematik. Guna pula alat-alat moden untuk sebarkan perpecahan yang dah lama ada. Deme guna media sosial, deme guna bulatan pengajian yang eksklusif untuk sebarkan fahaman yang sempit dan literal terhadap nas-nas agama. Benda ni dia mewujudkan satu ruang gema di mana hanya pandangan deme je yang betul dan deme menolak terus pandangan ulama dan institusi agama yang dah sedia ada. Istilah pra-pemradikal ni penting sangat untuk kita faham. Ia merujuk pada mereka yang walaupun tak terlibat secara langsung dalam keganasan, tapi deme inilah yang memupuk pemikiran yang keras dan taksub tu. Pemikiran inilah yang jadi macam tanah subur untuk fahaman ekstremisme bercambak. Inilah sebenarnya masalah utama dia. Pemikiran tegar inilah yang jadi macam batu loncatan dari sekadar tak bersetuju kepada radikalisme yang berbahaya. Dan Komi kena tahu, benda ni bukanlah fenomena baru. Akarnya dah jauh terbenam dalam sejarah kita. Untuk faham apa yang jadi hari ni, kita kena undur sikit ke belakang. Tengok satu kumpulan yang dikenali sebagai Khawarij. Mereka lah, boleh kata, golongan pelampau yang terawal dalam sejarah Islam. Golongan pelampau asal ni dikenali sebagai Khawarij. Dan apa yang kita nampak hari ni, ialah kebangkitan semula ideologi yang sama, tapi dalam bentuk moden yang kita panggil Neo-Khawarij atau Khawarij gaya baru. Perbandingannya, Masya Allah, amat ketara. Komen tengok sini, kalau Khawarij zaman dulu guna pedang dan lembing, berdakwah pun setempat je. Tapi Neo-Khawarij hari ni, deme guna senjata canggih, guna internet, guna media sosial dan bina rangkaian satu dunia. Ini menjadikan deme jauh lebih berbahaya. Okey, sekarang mari kita fokus pada senjata utama yang deme guna untuk pecah belahkan kita, khususnya di Nusantara. Senjata tu ialah tuduhan bid'ah. Perkataan bid'ah ni, kalau ikut maksud asalnya, ia cuma bermaksud sesuatu yang baru atau inovasi. Ia tak semestinya membawa maksud yang negatif pun. Ulama-ulama besar macam Imam Al-Syafi'i sendiri ada membezakan antara bid'ah yang baik, yang hasanah dan bid'ah yang sesat, yang dolalah. Tapi golongan ni, dia menggunakan istilah bid'ah ni macam senjata untuk hukum semua amalan tradisi yang dah sebati dengan kita. Amalan macam tahlil, sambutan Maulidur Rasul, baca doa kunut masa subuh, benda-benda ni lah yang selama ni menyatukan kita. Tapi sekarang dilabel sebagai sesat. Perpecahan inilah yang akhirnya mendorong pihak berkuasa untuk ambil tindakan bagi melindungi akidah dan keharmonian negara. Salah satu cara utama adalah melalui fatwa. Macam yang Komer boleh nampak, fatwa ni adalah keputusan hukum rasmi yang dikeluarkan oleh badan otoriti agama untuk jelaskan sesuatu isu dan jaga keharmonian masyarakat. Dan ini bukan cakap-cakap kosong. Ini contohnya fatwa dari negeri Pahang yang dengan jelas dan tegas menyatakan aliran fahaman ini sebagai sesat dan bercanggah dengan pegangan kita, Ahli Sunnah wal Jemaah. Dan bukan Pahang je, beberapa negeri lain di Malaysia pun dah keluarkan fatwa yang sama. Ini menunjukkan yang ancaman ni diiktiraf sebagai satu isu yang serius di peringkat kebangsaan. Jadi, lepas kita dah tengok semua ni, lepas kita dah bentangkan semua fakta, persoalan yang paling mustahak sekarang ni sebenarnya tertuju balik pada diri kita masing-masing. Cuba kita renung soalan ni dalam-dalam. Di manakah kedudukan kita dalam semua ni, Cok? Adakah kita ni tanpa sedar sedang menyerap kandungan-kandungan yang memecah belahkan ni di media sosial? Dan adakah kita betul-betul yakin yang jalan kita ikut sekarang ni adalah jalan yang benar, iaitu jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau komen rasa perkongsian ini ada manfaatnya, mohon tekan like, subscribe, komen Allahu Akbar dan tolong kongsikannya supaya lebih ramai lagi yang sedar tentang isu penting ni.
kita kembali semula kepada soalan penting ni. Sebab jawapan kepada soalan ni lah yang akan menentukan keselamatan akidah kita dan juga akidah keluarga kita. Pengajaran paling besar kat sini ialah betapa pentingnya untuk kita ada ilmu yang sahih. Jangan sesekali kita biarkan kejahilan menyesatkan kita. Kita mesti secara aktif mencari ilmu dan berpegang teguh pada ajaran sebenar Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu jalan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Alhamdulillah. Ingat cu, jangan main tahi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Just